Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, hari ini tajuk kita adalah hasil kita berbeza. Okey, daripada unit 22. Hari ini tajuk barulah kita belajar. Okey, jadi mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita ada dua objektif pembelajaran. Yang pertama, membanding beza maklumat tersurat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Dan yang kedua, melengkapkan dialog menggunakan maklumat yang diperolehi. Okey, jadi maklumat yang kita dapat ni kita akan hasilkan dalam bentuk dialog. Okey, jadi sebab tu kita akan gunakan maklumat-maklumat tersurat. Jadi apabila dikata maklumat tersurat, bermakna maklumat tu okey, ada dalam petikan ataupun dalam bentuk grafik. Okey, jadi hari ini kita akan belajar di muka surat yang mana? Okey, hari ini kita akan belajar di muka surat 153, iaitu mendengar. Sepatutnya adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, tapi hari ini saya akan gunakan dia sebagai dialog. Jadi awak bolehlah berlatih berdialog di rumah. Okey, jadi mari kita tengok satu persatu. Okey, apakah yang berlaku? Tajuknya adalah hasil kita yang berbeza. Okey, kawan Zara, Alif dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di beberapa tempat. Alif merakam beberapa keping gambar yang menarik. Kemudian Alif menyusun gambar tersebut. Okey, Alif dapat gambar ni daripada kawan dia, iaitu Zara. Jadi gambar yang Zara di bahagian mana? Di bahagian kegiatan ekonomi masyarakat pendalaman. Okey, jadi Alif dia dah susun 4 keping ekonomi yang ada di bandar, dan lagi adalah ekonomi masyarakat pendalaman. Masyarakat pendalaman ni lebih kurang macam masyarakat kampung lah. Okey, baik, kita tengok apakah kegiatan ekonomi yang terdapat di bandar. Okey, di bandar pertama, pusat beli belah. Itu normal kan? Banyak sangat pusat beli belah yang ada di bandar. Okey, macam-macam. Okey, dan yang kedua, gudang pemborong. Seterusnya, sektor perindustrian dan juga pusat keuangan. Okey, baik, pusat beli belah semua orang tahu. Okey, dalam tu ada apa? Ada kedai-kedai yang menjual pelbagai jenis barangan. Okey, dan yang kedua adalah gudang pemborong. Okey, gudang pemborong ni apa? Gudang pemborong ni adalah barang-barang runcit yang dijual secara pukal. Okey, barang tu banyak sangat. Kalau kita nak berniaga, orang yang berniaga memang akan selalunya pergi kedai pemborong. Kenapa? Sebab harganya lebih murah. Okey. Dan juga ketiga, sektor perindustrian. Okey, ini maksudnya kilang-kilang besar yang menghasilkan kenderaan, apa lagi, glove. Okey, kilang-kilang yang buat barangan keperluan kita, handphone itu ataupun makanan. Itu adalah contoh-contoh sektor perindustrian. Okey, kalau awak duduk dekat kawasan perindustrian, mesti awak tahu kan macam mana suasana dia. Kilang besar kiri kanan. Selalunya sektor perindustrian ni mereka akan letakkan di satu kawasan. Kenapa? Supaya tak mengganggu penduduk bandar di sekeliling. Okey, kemudian pusat keuangan, iaitu bank. Bank pun banyak bank-bank besar. Jadi kalau kita ada masalah, kita akan pergi ke bank besar. Okey, bank ni awak jangan ingat ATM je. Tak ya. Dia ada bangunan dia sendiri. Kita berurusan dengan kerana di dalam itu adalah pusat keuangan. Okey, itu adalah salah satu kegiatan antara kegiatan ekonomi yang ada di bandar. Okey. Kemudian kita tengok pula apakah kegiatan ekonomi di masyarakat pada masyarakat pendalaman. Ada 4 juga. Yang pertama adalah kraft tangan, kemudian perladangan, inak desa dan juga penternakan. Okey, kraft tangan semua orang tahu. Kalau di Perak, okey, yang paling terkenal adalah labu sayung. Itu adalah kraft tangan yang orang kata mewakili negeri Perak.
Okey, labu sayung. Okey. Kemudian perladangan. Okey, maksudnya ladang-ladang besar. Kenapa benda ladang-ladang ni ada di bandar, ada di pedalaman, tak ada di bandar? Sebab apa? Ladang ni dia perlukan kawasan yang luas untuk tanam. Untuk tanam untuk tanam tanaman mereka lah. Okey, untuk jual kepada orang ramai. Okey, kemudian inap desa. Inap desa ni selalunya orang lebih terkenal dengan homestay. Homestay ni bukan homestay style cara sekarang ni. Kita sewa rumah orang, kita duduk untuk kita beri kenduri. Tak, inap desa ni sebenarnya, okey, kita sewa rumah kampung, satu rumah. Okey, dan tuan rumah tu akan layan kita macam ahli keluarga. Mungkin dia bagi makan, ditunjuk makanan tradisi di kawasan itu. Kemudian dia akan bawa kita ke kawasan-kawasan yang cantik dekat kawasan inap desa tu lah. Itu sepatutnya, itulah sebenar-benarnya inap desa. Okey, kita akan menjalani kehidupan macam orang kampung. Itu adalah inap desa. Okey, yang terakhir adalah penternakan. Penternakan ni, contohnya kita nak ternak lembu, ayam, kambing. Boleh tak kita nak ternak dekat dalam kawasan bandar? Tak boleh. Sebab apa? Bau najis mereka tu sangat kuat. Jadi penternakan ni kawasannya sentiasa berada di kawasan yang terpencil. Satu, untuk mengelakkan bau-bau mereka, bau-bau najis tu mengganggu penduduk sekitar. Ya. Okey, lepas tu kita tak pernah, jarang kita nak jumpa dekat tepi-tepi jalan kawasan penternakan, ya. Okey, awak kena masuk dalam kawasan yang terpencil sedikit baru boleh nampak. Okey, ini adalah antara 4 kegiatan ekonomi antara masyarakat bandar dan juga pendalaman. Okey, jadi apa yang kita kena buat sekarang? Okey, tengok, ini adalah perbualan antara Ayah dan juga Alif. Okey, kita tengok yang pertama. Bolehkah Alif jelaskan perbezaan antara dua lokasi gambar ini kepada Ayah? Okey. Boleh Ayah. Masyarakat di bandar kebanyakannya bekerja di... Okey. Kemudian masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang... Okey. Pada pendapat Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif? Mengapa? Okey. Jadi mula-mula Ayah Alif tanya, apakah perbezaan antara dua lokasi gambar? Okey, tadi gambar di bandar dan juga gambar ekonomi di pedalaman. Okey, kemudian soalan yang kedua, Ayah Alif tanya, okey, mana satu pilihan Alif? Alif suka di bandar ataupun di pedalaman? Okey, itu soalan Ayah. Jadi, yang inilah kita nak kena selesaikan. Okey, macam mana? Okey, mari kita tengok. Nanti saya nak awak tulis macam ni, saya nak awak tulis dalam bentuk dialog dalam buku tulis. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, Ayah. Okey, dialog Ayah. Bolehkah Alif jelaskan perbezaan antara dua lokasi gambar ini kepada Ayah? Okey, jawab Alif. Boleh Ayah. Masyarakat di bandar kebanyakannya bekerja di dekat mana? Okey, kita tengok di masyarakat bandar kat bawah ni. Okey, di mana? Pusat beli belah, kemudian gudang pemborong, sektor perindustrian dan juga pusat keuangan. Jadi awak tulislah jawapan dia dalam ruangan sini. Ini tadi apa? Pusat beli belah. Okey, lepas tu apa lagi? Gudang pemborong. Okey, ini gudang pemborong, sektor perindustrian dan apa dia? Pusat keuangan. Awak tulis penuh lah. Saya tulis macam ni untuk tunjuk contoh ke awak. Okey, awak tulis penuh. Baik. Kemudian, masyarakat di desa pula kebanyakannya bekerja dalam bidang... mana jawapan dia? Di sinilah. Dalam bidang apa? Kraft tangan, inap desa, perladangan, penternakan. Okey? Boleh? Itu jawapan Alif untuk soalan yang pertama. Okey, Ayah Alif tanya pula soalan yang kedua. Pada pendapat Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan Alif? Mengapa? Alif ada dua pilihan. Satu di pedalaman, okey, satu lagi di
bandar. Jadi saya akan bagi pilihan. Awak rasa awak nak yang mana? Pendalaman ke bandar? Okey, macam mana nak jawab? Saya ada bagi ayat dia yang bisa. Baik, okey, sekarang kita dah masuk ke slide yang seterusnya, kelebihan bandar. Okey, tadi soalan dia, apakah soalan dia tadi? Pada kawasan manakah menjadi pilihan alif? Okey, mengapa? Kenapa? Jadi mula-mula kita kena senaraikan dahulu kelebihan bandar, baru kita boleh banding beza. Apa kelebihan bandar? Apa kelebihan kampung? Kemudian awak boleh pilih yang mana satu. Baik, kita tengok apakah kelebihan bandar. Okey, saya ada pilih 3 kelebihan bandar. Okey, yang pertama kemudahan awam. Okey, yang kedua peluang pekerjaan, dan yang ketiga capaian internet. Kalau kita tinggal dekat bandar, kemudahan awam sangat banyak, betul tak? Pergi Taman Rekreasi ada tandas, pergi dekat sini ada tandas. Satu lagi, pada pengangkutan awam pun mudah, nak pergi klinik pun senang sebab banyak sangat klinik, hospital pun dekat, balai polis semua ada. Kawasan itu semua berdekatan dengan tempat tinggal kita, betul tak? Siapa yang tinggal di bandar. Okey, baik, kemudian peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan pun banyak di bandar. Sebab satu, kilang-kilang ada di bandar. Kemudian ada juga restoran-restoran kecil, itu pun di bandar. Di pusat beli belah pun banyak. Bila pusat beli belah dibuka, maksudnya banyak pekerja yang diperlukan. Sebab itulah peluang pekerjaan sangat-sangat banyak di bandar. Kemudian capaian internet. Capaian internet ni maksudnya kita berada dekat dalam kawasan mana pun dekat bandar, mesti ada, betul tak? Okey. Jadi tak perlulah kita nak panjat tempat tinggi-tinggi. Jadi tak perlulah kita nak panjat tinggi-tinggi untuk dapat internet. Kita baring sambil duduk pun dah ada internet. Okey, melainkan awak tak bayar, tak adalah internet awak. Okey. Jadi macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Macam ni. Okey. Maaf. Okey, saya terangkan dulu kelebihan pendalaman. Okey, tadi kita dah terangkan kelebihan bandar. Sekarang kita terangkan dahulu kelebihan pendalaman. Okey, yang pertama, tenang. Suasana dia tenang, tak adalah hirup pikuk macam kat bandar ni. Okey, kawasan yang kenderaan sentiasa lalu lalang kan, susah. Tapi dekat pedalaman tak ada, tenang je. Dengan bunyi haiwan, udara pun segar. Apa lagi? Kalau yang duduk kat tepi sungai, dengarlah suara deruan air sungai. Okey, itu adalah contoh kelebihan pendalaman. Satu. Okey, yang kedua, kos sara diri rendah. Kos sara hidup kat sana rendah. Okey, hanya untuk barang-barang keperluan sahaja. Okey, tapi kalau sumber makanan sebenarnya sangat mudah untuk mereka dapat. Sebab apa? Kalau rasa nak makan ikan, dia boleh mancing kat tepi sungai. Kalau duduk kat tepi sungai, okey, kalau ataupun di petak sawah, okey, di bendang pun boleh. Dan juga kalau teringin nak ada juga yang boleh masuk ke hutan untuk dapatkan hasil-hasil hutan, buah-buah hutan, haiwan-haiwan liar di dalam hutan, contohnya ayam hutan ke, kan, boleh ambil buat makan. Itu salah satu cara mereka boleh menjimatkan kos, betul tak? Okey, kemudian kawasan yang luas. Bila rumah-rumah di kampung ni memang ada setiap rumah tu ada kawasan. Maksudnya ada satu kawasan tanah lapang, dan kawasan tu ada khas untuk kita. Okay, kalau berbanding di bandar sangat terhad sebab tanah-tanah di bandar sangat mahal. Okey, tapi kalau tanah-tanah di kawasan pendalaman sangat murah, betul tak? Jadi kita boleh buat macam-macam dekat kawasan tu. Kita boleh bercucuk tanam, kita nak bagi adik-adik kita berlari kat situ pun tak ada masalah, tak kacau orang pun sebab dia berada dalam kawasan rumah. Okey, itu antara kelebihan pendalaman dan juga kelebihan bandar yang saya dah dapat. Okey, awak boleh juga kalau awak rasa ada lagi kelebihan lain yang awak nak tulis, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita berbalik kepada dialog Alif tadi. Okey, pada pendapat saya. Okey, sekarang kita buat dahulu kelebihan bandar, dialog dia macam mana. Okey, pada pendapat saya, kawasan bandar menjadi pilihan saya kerana di bandar terdapat pelbagai jenis kemudahan awam
yang disediakan untuk keselesaan masyarakat kemudahan awam. Kemudian selain itu, peluang pekerjaan banyak disediakan di bandar. Okey, bukan itu sahaja, terdapat banyak pusat perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan Wi-Fi secara percuma dan capaian internet di bandar boleh digunakan di mana-mana tanpa sebarang masalah. Itu adalah pendapat dari untuk kelebihan bandar. Okey, awak boleh pilih. Kalau rasa saya tak naklah bandar, saya nak duduk di pedalaman. Okey, awak boleh yang buat dialog ni. Okey, pilih satu je antara ni yang saya bagi ataupun ini. Pada pendapat saya, kawasan pedalaman menjadi pilihan saya kerana kehidupan di pedalaman lebih tenang dan santai. Tambahan pula, kos sara diri di pedalaman lebih rendah berikutan sumber-sumber makanan mudah diperolehi dari hasil-hasil hutan, hasil kebun serta hasil tangkapan. Selain itu, halaman rumah di pedalaman lebih luas. Secara tidak langsung, pelbagai aktiviti waktu senggang boleh dilakukan dengan selamat tanpa mengganggu jiran tetangga. Ini adalah contoh jawapan. Okey, awak boleh pilih salah satu, jangan saling dua-dua. Sebab tadi soalan ayah pada Alif apa dia? Okey, lama pula. Okey, soalan ayah kepada Alif, kawasan manakah yang menjadi pilihan? Okey, sekarang ni awak ialah Alif. Awak boleh pilih sama ada awak nak pilih bandar ataupun awak nak pilih pendalaman. Pilih satu sahaja. Okey, jadi boleh lagi ayat saya. Okey, jadi bila awak dah pilih salah satu, barulah lengkap dialog awak. Boleh? Jadi kerja awak hari ni ialah awak lengkapkan. Saya nak awak lengkapkan dialog kat atas ni. Okey? Dan dialog yang terakhir sekali ni, dialog pada pendapat saya ni. Sekejap, alamak. Okey, sekejap saya tukar. Okey, dialog pada pendapat saya ni, awak pilih yang tadi. Awak nak bandar ke awak nak kampung? Awak nak pendalaman. Okey? Boleh? Jadi senang je, boleh tulis dalam buku pemahaman. Dan saya harap awak boleh buat. Sebab sangat mudah, jawapan semua saya dah bagi. Awak cuma salin sahaja. Okey, sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Stay safe, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.